Kembali kita dalam Borak Komputer. Bersama kita adalah Menteri Komunikasi dan Multimedia, iaitu Datuk Saifuddin. Yang mana kita nak tahu banyak ni tentang PKP yang akan bermula, yang akan langsungkan segala-galanya persoalan kita sini. Siapa kita, nak tahu kat sini boleh, insyaAllah. Kita cuba bawa soalan-soalan netizen ni, YB tu. Jadi ada juga yang bertanya-tanya. Kita akan laksanakan 4 Mei. PKP akan habis 12 Mei. Kenapa tak tunggu 12 Mei? Itu. Ini yang semalam disebutkan oleh Datuk Nur Hisham. Ya. Sebenarnya dari satu segi dia persediaan. Ya. Tarikh itu saya kata tadi, 4 Mei itu tarikh dibenarkan. Tetapi bergantung kepada masing-masing majikan, masing-masing peniaga, sama ada nak bermula 4 Mei ataupun selepas. Ya. Sebab kalau kita mulakan, bayangkan kalau kita mulakan pada 12 Mei, apa yang berlaku? Katalah PKP dah tak ada. Apa yang berlaku? Meledak tiba-tiba. Ya? Jadi adalah lebih sesuai kita mulakan keizinan untuk berniaga ini dalam waktu PKP. Jadi secara mindanya, secara psikologinya kita masih dalam PKP. Sebab tu tadi saya mulakan dengan katakan PKP belum habis lagi. Belum habis lagi. Ya. Dan PKP bersyarat ini ialah untuk kegiatan-kegiatan yang dibenarkan. Yang sekarang kita guna istilah asal dia bukan termasuk yang dilarang buat masa ini, maka ia dibenarkan. Ya? Ini yang ada orang kata, mengapa kita buat tergesa-gesa? Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat, sebelum ini bukankah kita dah adakan beberapa bidang yang dibenarkan? Pada masa secara berperingkat. Ya, masa itu kita sediakan ada beberapa senarai, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Kan? Sekarang kita kata, yang ini tak boleh. Misalnya perhimpunan ramai, mesyuarat besar-besar tak dibenarkan. Mengapa? Sebab lebih banyak yang telah dibenarkan. Jadi kalau kita nak buat senarai yang dibenarkan mulai 4 hari bulan Mei, itu satu kajang kertas tak habis tu. Jadi kita sekarang kita ubah. Tulis itu yang saya katakan, yang tak boleh. Itu yang kita katakan, sebenarnya kita berperingkat-peringkat. Sebelum ini ada senarai yang dibolehkan dan tidak banyak. Dan sekarang kita kata lebih banyak dibenarkan, yang tak boleh tu yang tak dibenarkan. Ya. Tapi maknanya masih ada kawalan, masih sangat strict dari segi implementasi. Ada SOP dia, ada kawalan dia, bukannya sewenang-wenangnya macam itu ceritanya sekarang kan. Dan di kalangan kaki tangan kerajaan pun, kebanyakan kementerian saya misalnya, kita masih ramai, majoriti petugas-petugas kita masih work from home. Dan di mana pun kita berada, sama ada di kilang atau di pejabat, di mana-mana, dia ada pula tempat-tempat yang kita kena jaga betul-betul. Ya? Misalnya, tandas, bilik solat, pantry, bilik menunggu, kaunter. Ini kawasan-kawasan yang kita kena ekstra jaga. Kena betul-betul berhati. Sebab tu akhirnya ialah pada diri kita sendiri. Sebab pasal tu sudut daripada pejabat kan, Datuk, boleh ke Datuk kongsikan apakah yang sebenarnya sektor-sektor yang telah dibuka untuk 4 Mei akan datang? Okey. Saya balik kepada tadi, yang tak dibuka. Dia yang tak dibuka, yang tak dibenarkan ialah mana-mana sektor yang melibatkan hubungan yang terlalu rapat. Ya. Misalnya spa. Jadi tentulah tidak begitu sesuai. Panggung wayang besar, kawasan yang besar. Putih rambut. Jadi walaupun sebab itu kita buat program nyanyi dari rumah, ya. Sebab penyanyi-penyanyi tak boleh nak buat konsert. Jadi saya terima kasihlah kepada teman-teman yang participate dengan program itu, nampak sambutannya bagus. Jadi dia menyanyi dari rumah tak apalah. Yang kita tak boleh nak buat ialah konsert ni macam Hari Merdeka. Contohnya, tak bolehlah. Tak tahu macam mana. Sudah pasti kita takkan ada perarakan yang besar-besaran macam itu. Tapi kita akan tetap sambut Hari Merdeka. Apa caranya? Mungkin ada yang secara fizikal, tengok pada keadaan pada masa itu. Tengok pada 31 Ogos
macam mana keadaan dia, kesesuaian masa itu. Saya rasa sebenarnya YB Datuk, apa yang jadi kerisauan sebenarnya bila ramai rakyat netizen bertanya pasal soalan-soalan tadi tu, kenapa tak tunggu 12 Mei? Sebab mereka ni saya rasa tengok contoh negara luar, ada yang yang dah dibenarkan keluar, tiba-tiba kes tu meningkat. Jadi macam mana dengan kita ni YB Datuk? Okey, apabila kita buat keputusan ini, kita lihat semua pengalaman negara lain dan juga kita mengikut protokol WHO itu. Dia ada 6 syarat dia dan sebagainya. Jadi apabila kita nak memberikan kebenaran untuk berniaga dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya, kita kena pastikan bahawa kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Misalnya, ada sebuah negara itu, dia ada festival pada masa itu. Dia tak sedap sebutlah. Ini bekas menteri luar, dia tak nak sebut nama negara. Nanti tak cantik ya. Ada festival. Jadi orang ramai hadir ke festival itu. Kita pun ada festival Hari Raya. Sebab tu kita siang-siang dah kata tiada sambutan Hari Raya rasmi, tak boleh balik kampung pada masa Hari Raya. Sebab kita belajar itu. Ada negara, ada festival. Maka number tu naik. Kita pun ada festival yang dekat lagi. Jadi kita kata jangan raikan festival itu begitu. Kemudian ada negara ketika dia buka agak macam kita buat PKPB, dia buat PKPB termasuk sekolah dia ada yang buka. Tak semua, ada yang buka. Kita kata tak boleh buka sekolah. Jadi kita belajar daripada pengalaman yang berlaku di tempat lain. Okey, Datuk just nak tanya, kalau seandainya PKPB ni tidaklah berjalan seperti mana kerajaan telah aturkan, mungkin ada feedback ataupun yang teruk sebagai, apakah yang akan kerajaan lakukan? Kita tahu bahawa ini yang saya kata tadi, ini keputusan yang terpaksa dibuat dengan berhati-hati dan berimbang. Dan na'uzubillah lah seandainya berlaku lonjakan nombor, kita tengok pada keadaan. Kalau dia berlaku dalam kluster tertentu atau di tempat tertentu, maka yang itu kita jadikan dia kawasan merah lah. Berhentilah kat situ. Ya. Kalau daerah lah. Kalau kawasan. Kalau satu negeri. Jadi kita mempunyai kita bersiap untuk sebarang kemungkinan. Yang penting ialah kita kena mengawal diri kita juga. Yang pergi bekerja di kilang atau di pejabat, di restoran atau di kedai manapun, kita sebagai individu kena mengawal diri kita dan patuh kepada SOP yang ketat. Dengan kata lain, kita kembali kepada PKP dahulu, daripada awal-awal dulu kita restrict semua diri sendirilah. Itu yang saya kata, PKP belum berakhir. Kita dalam PKP 4, tetapi sekiranya kita bekerja, maka kita pergilah bekerja kerana itu penting untuk pendapatan isi rumah kita, ya, dan juga untuk perniagaan kita dan juga untuk ekonomi negara. Itu tak boleh tidak, terpaksa dilakukan. Tetapi kita masih dalam PKP. Jadi kita berbuat dengan penuh, orang kata teliti, berjaga-jaga. Ya, penuh teliti, penuh berjaga-jaga. YB Datuk, just nak tanya, kita ada tak macam link ataupun di mana kita boleh cari apakah maklumat-maklumat tentang... Sebenarnya kita tengok MKN. Ya, kita pergi ke website laman web MKN. Di situ ada SOP. SOP-nya tebal sebenarnya, sebab saya kata tadi kita sangat berhati-hati. Ya, sampai cara naik tangga, turun tangga. Ada dekat situ. Pun ada di pejabat dan sebagainya. Dan ada perkongsian info juga saya yang saya tahulah daripada MKN sendiri, untuk kita dapatkan berita-berita yang sahih di Telegram tu. MKN rasmi. Jadi mungkin siapa yang belum join tu boleh join dekat situ untuk info yang tepatlah. Telegram MKN rasmi tu Okey. Bunyi macam sedih bila kita dengar tak boleh nak balik raya ni tu Tapi untuk kesihatan, keselamatan semua, kita sama-sama kena patuhi PKP B mulai 4 Mei nanti. Sama-sama kita masih lagi PKP. Maksudnya individu tu juga Datuk kena juga ambil kena ambil tahu, kena berjaga-jaga. Dan mungkin ada sedikit saranan Datuk kepada rakyat Malaysia untuk PKPB ni. Ya, sebenarnya akhir sekali ialah pada diri kita. Ya, kita harus melatih diri kita. Dan kita dah berlatih pun selama ni. Teruskan dengan social distancing,
dengan selalu basuh tangan, jaga kesihatan, pada waktu yang perlu pakai topeng muka, bekerja kerana kita perlu ya untuk pendapatan, tetapi percayalah bahawa Kementerian Kesihatan sentiasa siap siaga. Ya, kita telah berjaya meratakan dan saya yakin kalau kita semua berdisiplin, kita boleh jayakan PKP B ni insya-Allah tanpa apa-apa masalah. Sekiranya berlaku juga masalah, kita pun bersedia dengan plan B dan sebagainya. Dan yang paling mustahak ialah kita faham bahawa virus COVID-19 ni ada di mana-mana. Ya. Jadi akhirnya kita sendiri yang harus menjaga diri kita. Itu dia. Norma baharu dalam Malaysia sekarang ni, memang kita pun dah sebar secara rasmi lah. Kita dah ada kesedaran tentang menjaga diri. Kan? Kita jaga kita dan pastinya untuk kita dah training dah. Harapnya kita kekal terus maju. Lagi-lagi dalam bulan puasa ni lagilah memantapkan lagi persediaan kita nak puasa semua. Semangat. Semangat dia. Ada member main basketball ni. Terima kasih. Terima kasih. Wabi Datuk kerana bersama dengan kami dan sebab bukan susah dapat orang datang ke kita yang sekarang ni. So harapnya Datuk pun perjalanannya seterusnya sihat-sihat semua. Sama. Okey, Borak Kopitiam akan lagi macam biasa bersiaran setiap hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Minggu depan lah nanti kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi Wabi Datuk. Kita jumpa minggu depan. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Stay safe.